Baik, 100 hari mengenang kehilangan MH370, pastinya doa dan harapan seluruh rakyat Malaysia tidak pernah padam. Di ketika ini, di Bilik Berita, rakan setugas Rizal Zulkifli telah pun bersedia dengan laporan menyeluruh serta melihat dalam konteks perspektif keluarga. Rizal. Terima kasih Ashwat, dan bagi membincangkan 360 darjah mengenai 100 hari mengenang kehilangan pesawat MH370, bersama saya ketika ini adalah anak saudara Wan Soid, Wan Ismail, Wan Muhammad Izzat, Wan Nazri dan juga pengasas kumpulan Friends of Captain Zahari MH370, Dr. Muhammad Gaus Muhammad Noor. Pertama sekali saya ingin tanyakan tentang sebagai mereka yang berada dekat dengan keluarga terdekat, kepada isteri Wan Soid dan juga kepada keluarga Captain Zahari. Bagaimanakah anda melihat 100 hari selepas kejadian kehilangan tersebut diumumkan sehingga kini? Apakah peralihan dari segi mungkin emosi selepas 100 hari? Adakah mereka sudah bergerak ke hadapan atau dengan izinnya adakah mereka sudah move on daripada hari pertama, ataupun bagaimana? Dan bagaimanakah mereka menguruskan mungkin perasaan dan juga emosi tersebut untuk membolehkan mereka bergerak ke hadapan? Mungkin kita mulakan dengan Wan dulu. Okey, terima kasih. Bagi saya, apa yang saya melihat, aunty saya dan family member saya lain, mak saya, mereka move on. Walaupun kejadian dah sampai 100 hari, kita orang masih lagi positif. Dan apa yang saya tengok, family aunty saya, mereka move on sedikit demi sedikit, walaupun benda tu susah untuk dilupakan. Apapun apa yang terjadi ni, kita perlu bergerak ke hadapan walaupun kita akan mengingati benda ni sampai bila-bila. Dr. Gaus, sistem sokongan yang diberikan kepada keluarga Captain Zahari, bagaimanakah keluarga terdekat, isterinya Faizah dan juga 3 orang anak mereka bergerak ke hadapan? Apa juga sistem sokongan yang Dr. Gaus lihat yang diberikan kepada keluarga Dr. Zahari, Captain Zahari, untuk membolehkan mereka bergerak ke hadapan dan juga mungkin meneruskan hidup dengan lebih tenang mungkin? Ya, terima kasih. Saya melihat hal ini berada dalam beberapa fasa. Fasa yang pertama, apabila keluarga mendapat tahu tentang peristiwa ini, mereka melalui satu fasa yang kita panggil fasa yang kita kata shock. Dengan izin, shock ni terperanjat dengan peristiwa kehilangan pesawat. Lalu ada fasa kedua di mana mereka melalui satu keadaan emosi yang pada waktu itu sangat-sangat tertekan, sedih atas kehilangan, tidak tahu apa yang berlaku dan mencari satu penyelesaian. Bagi keluarga Captain Zahari ini ditambah pula dengan satu keadaan di mana berbagai tuduhan yang dilemparkan wujud tekanan tambahan daripada apa yang dialami oleh keluarga lain. Betul, contohnya keluarga lain umpamanya mereka menghadapi satu situasi, tapi Captain Zahari ini tanggungjawabnya lebih besar sebab dia adalah orang kata kepala ataupun induk kepada pesawat ini, kapten kepada pesawat ini, dan disambung pula dengan tuhmahan dan berbagai spekulasi yang dilontarkan, sehingga mana keluarga terpaksa menerima pelbagai tumahan ini dengan tenang dan dalam keadaan diam. Dan seterusnya fasa yang berikutnya ialah fasa di mana sekarang ini mereka move on. Mereka juga bergerak meneruskan kehidupan sebab hidup mesti diteruskan. Walaupun pada hakikatnya hope is high. Mereka mengharapkan sesuatu yang insya-Allah yang baik akan berlaku pada suatu hari nanti. Sama ada closure-nya, sama ada mendapat kabar yang mengatakan sesuatu telah pun diputuskan ataupun mendapat kabar yang baik, bertemu kembali dengan keluarga yang hilang. Bercakap tentang closure, tentunya sukar kerana di dalam mungkin semua budaya sekalipun, apabila seseorang pass on ataupun meninggal dunia, kita akan melawat jenazah, melihat jenazah dan mengemumikan jenazah, dan itu adalah closure yang mungkin yang paling nyata yang kita boleh terbaik yang kita boleh dapati. Tapi bagi ahli keluarga ini, mereka masih lagi tidak akan mendapat closure tersebut, dengan izinnya closure tersebut. Bagaimana Izzat melihat keadaan tersebut, dan adakah ini memberikan ketekanan kepada keluarga nak bergerak ke hadapan ke ataupun tidak ke, atau bagaimana? Kita orang memang nakkan satu bukti yang kukuh mengatakan yang pesawat tu dah terhempas. So sekiranya pesawat tu dah terhempas, kita orang nakkan bukti yang ada jenazah ke. So kalau tak ada benda tu, macam mana kita orang nak move on? Kita orang memang tengah move on, tapi kita orang nakkan bukti yang kukuh mengatakan pesawat tu dah tiada. So bukti sebagai sayap atau kapal terbang pesawat tu ya, serpihan apa, so kami nakkan semua benda tu sekurang-kurangnya lega dengan apa yang kita dah tengok. Sebab sekarang ni kita tak tahu apa-apa, nothing. So move on, memang move on, tapi
Masih ada ketidaktentuan dalam mungkin untuk bergerak ke hadapan. Yes. Sebab untuk move on, kita nakkan something yang better. So kalau betul dah tempas, kita tak boleh nak buat apa. Kan, itu dah kejadian, dah memang ditakdirkan, tapi tak ada apa-apa berita. So apa yang kita buat sekarang, move on dan teruskan berdoa. Doktor? Kita lihat di sini support, sistem support perlu ada untuk keluarga. Macam kita di Friends of Captain Zahari MH370, support tu kita fokus memang khusus kepada Captain Zahari. Jadi kebanyakan berita yang masuk, apa tuduhan, kita tepis dengan fakta-fakta yang kita kemukakan. Dalam masa yang sama kita dilihat sangat-sangat kuat dan mempertahankan Captain Zahari. Keluarga Captain Zahari sendiri, baik di sebelah Captain Zahari dan di sebelah isterinya tu, sering melawat ke Friends of Captain Zahari ini untuk melihat benda-benda baru, sokongan-sokongan baru yang mereka terima. Dan saya difahamkan sendiri daripada keluarga, ahli keluarga yang sendiri memberitahu saya bahawa mereka sangat-sangat lega kerana adanya sistem support daripada Facebook ni yang sekurang-kurangnya mereka tahu berada dengan mereka sepenuhnya 100% menyokong dalam bentuk yang begitu padu dan jitu. Okey. Dan seterusnya saya tanyakan kepada kedua-dua rakan di dalam bilik berita pada hari ini, iaitu Izzat dan juga Dr. Gauss ini. Anda kedua-duanya aktif dalam social media. Sebab Izzat saya tahu daripada hari pertama Twitter tidak henti-henti memberikan sokongan pada ahli keluarga Wan Soid, dan juga Dr. Gauss menubuhkan Facebook, Friends of Captain Zahari MH370 dalam Facebook. Melihat kepada media sosial di mana orang boleh memberikan teori konspirasi dan juga tomahan dan juga apa-apa sahaja yang mungkin negatif yang mungkin dapat dilihat oleh ahli keluarga dan memberikan rasa tidak selesa kepada ahli keluarga. Bagaimana pengurusan maklumat tersebut dan bagaimanakah pentingnya media sosial dalam ketika ini untuk memastikan bahawa maklumat itu sampai dengan tepat dan maklumat betul sampai? Okey. Banyak information yang saya dapat daripada media sosial. Saya berterima kasih juga dekat rakan-rakan yang berkongsi cerita dan update satu demi satu cerita tentang pesawat ni. Dan apa yang saya ingin katakan adalah setiap berita yang kita baca, kita perlulah nilai dulu dan berfikir adakah cerita ni betul atau tidak. Ini kerana saya sendiri as anak saudara Uncle Soid, saya terasa juga dengan beberapa cerita konspirasi yang tidak masuk akal. So saya minta sesiapa yang menulis tentang konspirasi atau berkongsi, so saya harap mereka perlulah berhati-hati. Ya, berhati-hati. Okey, mungkin saya kena bagi balik pada Ashad, tapi saya ingin tanya Dr. Gauss, mungkin 30 saat ya. Teori konspirasi ini, adakah ini memberikan satu kelegaan, satu harapan baru ataupun bagaimana yang kerap kita lihat di sosial media ketika ini? Ada pelbagai tanggapan. Macam saya katakan tadi, Facebook saya ni banyak memberi kawalan. Macam kata Rizal tadi, ada tohmahan dan sebagainya. Kita mengawal. Kerana kita di home ground, kita mengawal semua tohmahan ni dan kita cover semua cerita dia. Kita tapis benda-benda faktual dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, macam kita katakan sekarang ni, tomahan tu tetap akan datang. Jadi kita kena tapis, macam kata Wan tadi, kita tapis, kita lihat dan sebagainya. Tapi kita mesti ada kawalan. So Facebook Friends of Captain Zahari, memang kita ada kawalan. Kita represent the family, kita represent the crew, kita represent our country. Kita memberikan gambaran yang terbaik, tapi macam saya kata tadi, kita perlu mendapatkan informasi-informasi yang jelas dari pihak berwajib. Jika tiada informasi jelas, mungkin wujud vacuum yang akan diisi dengan... Ada vacuum. Ketika ada vacuum, akan ada tersasar daripada data-data yang sebenar. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Gauss Muhammad Noor dan juga Wan Muhammad Izzat Wan Nazli, anak saudara pada Wan Soid, dan juga pengasas kumpulan Friends of Captain Zahari MH370, membincangkan tentang 100 hari selepas kehilangan pesawat MH370. Dan bersama saya di bilik berita ketika ini, di studio ketika ini adalah rakan tugas saya Aishah Ismail. Aishah.